Saya pembentang pertama iaitu Muhammad Iqmah Yusof akan menerangkan tentang pengenalan, kedudukan geografi dan pengenalan tentang orang Indo-Arya. Pengenalan. Bab ini memperkenalkan tamadun India dalam pelbagai tahap termasuk penyebaran Islam. Bab ini juga menerangkan tentang aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, kesenian, pendidikan dan pentadbiran dalam tamadun India. Pengaruh dan peranan tamadun India begitu ketara di Asia Tenggara. Oleh itu, bab ini akan membincangkan dengan terperinci sumbangan dan cabaran tamadun India dalam era globalisasi. Seterusnya ialah kedudukan geografi. 1. India boleh dibahagikan pada dua bahagian, iaitu India Utara dan India Selatan. Pegunungan Vindhya menjadi sepadan yang memisahkan di antara India Utara dan India Selatan. India Utara meluas hingga ke kawasan Himalaya di utara, manakala India Selatan meluas dari Sungai Tapti di Pegunungan Vindhya hingga ke Cape Comorin. Kedua, faktor bentuk muka bumi. Geografi di India telah menyebabkan perkembangan dua kebudayaan yang agak beza antara penduduk India Utara dan India Selatan. Ia berbeza dari segi rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan keagamaan. Masyarakat di India Utara secara keseluruhan dikenali sebagai Indo-Aryan dan masyarakat di India Selatan pula dikenali sebagai Dravida. Selain itu, bahasa Sanskrit menjadi bahasa dasar bagi Indo-Arya, manakala bahasa Tamil pula menjadi bahasa dasar bagi Dravida. Seterusnya ialah pengenalan tentang orang Indo-Arya. Kawasan-kawasan di antara Asia Tengah dengan Poland diduduki oleh kaum Arya yang berbadan tinggi, berkulit cerah dan bermuka panjang. Mereka menternak kuda dan binatang lain serta terlibat sedikit dalam aktiviti pertanian. Mereka juga memakan daging lembu, minum arak serta berniaga kulit dan lembu untuk dijadikan alat pertukaran. Seterusnya, peradaban dan tamadun di lembah Indus menjadi lemah akibat kerap dilanda banjir dan juga disebabkan serangan oleh Arya. Serangan orang Arya mengambil masa beberapa abad dan wujud pertembungan kebudayaan yang mewujudkan satu bentuk kebudayaan baharu yang dikenali sebagai kebudayaan Indo-Arya. Keruntuhan peradaban Indus menyebabkan orang Arya mula mengembangkan peradaban baru dengan tinggal di kawasan perkembangan kecil dan tetap. Orang Indo-Arya mempunyai bahasa terawal iaitu Sanskrit. Zaman Veda dibagi kepada dua iaitu zaman Veda awal dan zaman Veda lewat. Tajuk seterusnya ialah ciri-ciri peradaban India dan jangka hayat yang akan dibentangkan oleh Luqman Haikal bin Rozaino. Ciri-ciri peradaban India dan jangka hayat. Ciri-ciri peradaban India dan jangka hayat terbahagi kepada 5 iaitu peradaban lembah Indus, masyarakat dan budaya Indo-Arya, ekonomi, agama dan politik. Peradaban lembah Indus. Penemuan arkeologi di lembah Indus iaitu di Bandar Mohenjo-daro di lembah Salkano Sindh, manakala Bandar Harappa di daerah Montgomery, Punjabi. Ini dibuktikan oleh salah satu penemuan berkonsepkan kerohanian masyarakat di lembah Indus iaitu sebuah mohor dan perdagangan yang meluas dan terdapat pelabuhan penting seperti Belgu Kaca dan Tamralinti. Agama. Penemuan sebuah mohor tersebut membuktikan kewujudan konsep kerohanian masyarakat tamadun ini. Pada mohor tersebut terdapat gambar seorang lelaki yang bertanduk tiga seolah-olah beryoga. Tiga tanduknya menandakan fungsi Tuhan seperti penciptaan, pemeliharaan dan penyembahan yang ditekankan oleh agama Hindu Saivism. Penemuan patung wanita ditafsirkan sebagai penyembahan kepada Dewi. Kolam permandian pula digunakan untuk tujuan keagamaan. Masyarakat dan budaya Indo-Arya. Pusat kebudayaan Indo-Arya bertempat di sekitar Sungai Yamuna dan Sungai Satluj, selatan Ambala dan di kawasan hulu Sungai Saraswati. Mazmur-mazmur awal Rig Veda menyebut mengenai pembahagian kelas dalam sistem kerajaan itu yang bercorak aristokrat iaitu golongan bangsawan, kesatria dan biasa, Vis. Ekonomi. Cukai diperkenalkan untuk menguruskan pentadbiran kerajaan. Pertanian dan peternakan bertambah maju. Kewujudan pelabuhan bagi aktiviti perdagangan dan berlaku perdagangan secara meluas.
Raja pada zaman ini bukanlah seorang yang autokratik kerana mereka menghormati beberapa prinsip demokrasi, misalnya suara rakyat dalam pemilihan raja, peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan ke atas raja semasa pertabalan, kebergantungan raja kepada menteri-menteri serta kawalan yang dikenakan oleh dua buah badan atau majlis iaitu Sabah, Parlimen atau Samiti, Majlis Perhimpunan Rakyat. Seterusnya ialah tajuk faktor kelahiran tamadun yang akan dibentangkan oleh Aiman Faris. Faktor kelahiran tamadun India terbahagi kepada 5, iaitu agama zaman Vedik, penyembahan dewa dewi dan upacara pengorbanan, falsafah dalam tamadun India, doktrin Buddhism dan ajaran agama Buddha. Pada zaman sejarah awal pada tahun 1500 sebelum Masihi, budaya Indus mengalami kemerosotan selepas orang Aryan berhijrah ke lembah Indus. Hal ini telah menyebabkan berlaku zaman permulaan kehidupan beragama, iaitu pengenalan agama Hindu dan sistem kasta telah diperkenalkan di lembah Indus. Sistem kasta telah terbahagi kepada 4, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Sistem Arya ini, orang Aryan telah mengungguli 3 tempat yang teratas, iaitu Brahmin, Kshatriya dan Vaishya. Brahmin ditugaskan untuk mengendali kuil, Kshatriya ditugaskan untuk mempertahankan negara dan Vaishya ditugaskan untuk menjana kekayaan. Brahmin boleh dikenali sebagai ahli agama, Kshatriya boleh dikenali sebagai pemerintah dan tentera, Vaishya boleh dikenali sebagai pedagang atau peniaga. Masyarakat tempatan pula iaitu golongan Sudra yang mana mereka bekerja sebagai buruh dan petani mengungguli tangga di bawah sekali. Mereka juga boleh dikenali sebagai petani atau buruh. Hasil daripada perkembangan peradaban Indo-Arya menyebabkan tercetusnya zaman Veda. Zaman Veda terbahagi kepada 2, iaitu zaman Veda awal dan zaman Veda lewat. Di dalam zaman Veda ini menunjukkan orang Aryan lebih maju berbanding orang Indus. Pengetahuan agama oleh orang Indo-Aryan dapat dilihat di dalam kitab-kitab Veda, terutamanya kitab Rig Veda. Faktor yang kedua ialah penyembahan dewa-dewi dan upacara pengorbanan. Masyarakat Indo-Arya percaya bahawa setiap unsur alam mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka memuja unsur-unsur seperti api, angin, pokok, sungai dan unsur bernyawa. Masyarakat ini juga percaya terdapat kuasa yang dapat menolong manusia dalam kehidupan dan ada juga yang dapat mendatangkan malapetaka seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain lagi. Masyarakat Indo-Arya juga mempercayai upacara pengorbanan. Cara pengorbanan ini atau dikenali sebagai yajna dianggap sebagai amalan agama terbaik kerana dapat menggembirakan dewa-dewi. Upacara pengorbanan terbahagi kepada 2, iaitu Garya Karmani atau dikenali sebagai upacara di rumah dan Mahakratu serta Srata, iaitu upacara umum. Faktor yang ketiga ialah falsafah dalam tamadun India. Falsafah agama Vedik mementingkan 5 konsep, iaitu Brahman, Atman, Karma, Samsara dan Moksha. Yang pertama ialah Brahman. Brahman ialah Tuhan sebagai satu prinsip yang menjumuli segala-galanya. Brahman juga boleh dikenali sebagai roh duniawi. Yang kedua ialah Atman. Atman ialah menandakan roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke roh duniawi. Ketiga ialah karma. Karma ialah perbuatan, pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam satu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Yang keempat ialah moksha. Moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Yang kelima ialah samsara. Samsara merujuk kepada konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali menurut tradisi India. Faktor yang keempat ialah doktrin Buddhism. Ajaran Buddha ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha pada tahun 566 sebelum Masihi. Maksud Buddha itu sendiri ialah manusia mencapai kesedaran rohani yang sempurna. Ajaran Buddha ini juga tambahan daripada ajaran asal iaitu ajaran Dhamma. Faktor yang kelima ialah ajaran agama Buddha.
Ajaran agama Buddha ini tidak mengajar hal-hal ketuhanan, metafizikal atau falsafah. Ajaran Buddha merupakan ajaran psikologi dan etika berkaitan kehidupan. Ajaran agama Buddha ini mempunyai proses mengawal nafsu yang boleh dicapai dengan mengamalkan jalan lapis kebenaran mulia melalui prinsip berikut. Prinsip-prinsip berikut ialah: yang pertama, kepercayaan yang benar. Yang kedua ialah tujuan yang benar. Ketiga ialah pertuturan yang benar. Keempat, perbuatan yang benar. Kelima ialah hidup yang benar. Keenam, usaha yang benar. Ketujuh, fikiran yang benar. Akhir sekali ialah renungan yang benar.